A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Dua harakat je panjang. Jangan lebih-lebih. Boleh? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Karim. Boleh. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Bunyi betul-betul qala akbar tu. Okey. Sambung terus. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sambung ayat ke-6. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Ada angin sikit huruf ta. Kita ulang daripada ka'annama. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah baca ayat 4 sampai ayat 6 suratul Anfal. Kelas kita tak habis lagi. Kelas kita baru bermula. Jangan silap sangka, jangan silap faham. Beri perhatian betul-betul. Fokus 100% tuan-tuan puan untuk anda dapat segala maklumat penting yang akan saya ceritakan. Berkaitan dengan maksud ayat-ayat ini, berkaitan dengan hukum tajuk dan apa saja, kutiplah ilmu ni sebanyak mungkin insya-Allah. Boleh ke boleh? Boleh Okey, semua dah sedia? Alright, jom kita tengok ayat 4 sampai ayat 6. Okey, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dulu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ni siapa dia? Orang-orang yang mendirikan solat tu. Allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mendirikan solat dan mendermakan sebahagian daripada rezeki mereka, harta mereka yang kami berikan kepada mereka. Bukan kita punya. Anak bukan kita punya. Apa saja yang ada yang kita rasa kita punya tu bukan kita punya. Allah punya. Pinjaman sahaja. Dan kalau kita pulangkan benda tu kepada Allah, itu munasabah. Siapa lagi mereka? Mereka ini adalah orang yang bergetar hati mereka bila mereka didengar, bila disebut nama Allah. Dan mereka juga adalah orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Inilah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Macam mana mereka boleh sampai kepada tahap iman yang sebenarnya? Sebab tu saya selalu bagi tahu, apa hari ini saya bagi tahu. Nak capai tahap iman yang sebenar, takwa yang sebenar, mesti melalui jalan ma'rifatullah. Kenal Allah dulu. Ada orang petikai kan benda ni. Dia tanya, biar tak ceritalah benda tu. Cuma saya nak ingatkan anda semua. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah tu adalah sembahan, menyembah kita kepada Allah. Apa yang Allah Subhanahu, apa kaedah dia apa? Dia panggil la yasihul ibadah, tidak sah ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Sila tulis, boleh tulis tak ni? Di ruang komen belakang. Tidak sah ibadah melainkan dengan mengenal ma'rifatil ma'bud, dengan kita mengenal benda yang kita sembah. Benda, bukan benda Allah ni. Sesuatu pun bukan. Dengan kita mendengar, kenal sembahan kita tu, Tuhan kita. Nampak? Jadi tu yang kita penting sangat benda ni. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pula. Dan bagi mereka itu akan memperoleh darajat yang tinggi. Darajat yang tinggi di sisi inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka.
wa maghfiratun wa rizqun karim, dan Tuhannya dan keampunan Allah lah kepadanya, dan juga rezeki nikmat yang mulia ke atas diri mereka. Jadi tu, kita kena usaha untuk jadi orang beriman ni. Kena berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang beriman. Mesti belajar, mesti tambah ilmu, upgrade ilmu, belajar sungguh-sungguh supaya kita ni betul-betul capai tahap iman. Jom kita bedah hukum tajwid. Tengok. Empat. Hukum dia apa kat situ? Apa hukum dia kat situ? Jawab di ruang komen belakang. Huruf hamzah jaga betul-betul lah. Ada dua hamzah kat situ. Ulaika. Huruf hamzah pangkal halkum. Pastikan suara tertahan. Maksud suara tertahan apa? Jahar. Suara tertahan. Pastikan angin tertahan. Angin tertahan maksud dia apa? Jahar. Suara tertahan maksud dia apa? Syiddah. Dia ada tu. Humul mu'minun. Huruf ha pangkal halkum juga. Humul mu'minun tu. Pangkal halkum juga. Cuma bezanya adalah dia tidak tahan angin. Dia lepas angin. Dia tidak tahan suara, dia lepas suara. Sebab tu bunyi dia, patutnya makhraj yang sama, tempat keluar sama, bunyi sama. Tapi kenapa bunyi berbeza? Sebab sifat dia berbeza. Yang ni bunyi A, yang ni bunyi H. Sebab suara terlepas dan angin terlepas tu yang membezakan. Kalau kita salah dalam sifat huruf ni tuan-tuan puan, huruf A boleh jadi nak dekat dengan H. Nampak? Jadi hati-hati. Salah besar belaka tu. Humul mu'minun. Al-mu'minun. Alif lam qamariyah. Mu' jaga makhraj huruf hamzah tu. Mu'minun. Muncul mulut tu. Huruf waw muncul mulut. Saya dah bagi tahu berkali-kali. Sila tulis orang komen tu. Huruf waw kena muncul mulut. Minuna haqqa. Huruf ha tengah halkum. Kepit suara tu. Haqqa. Dengan kita seringai mulut ni. Haqqa. Huruf ha tadi jangan seringai mulut. Bulatkan mulut. Humul. Kita baca macam tu. Yang ni haqqa. Qa tu tebal. Panjang dua harakat. Ma'yuwab. Okey. Lahum darajatun. Hati-hati. Lahum mimati bertemu dengan da izhar syafawi. Izhar syafawi. Darajatun inda rabbihim. Jim jangan berangin. Tekan betul-betul tengah lidah dengan langit-langit tengah. Darajatun. Jangan darajatun. Bunyi berangin tu. Jangan. Macam lori kan. Jangan. Tanwin 69 bertemu dengan ain namanya izhar halqi. Jelas terang nyata bunyi tanwin tanpa tawallud, tanpa dengung, tanpa terputus kita suara. Ingat tu. Nun mati bertemu dengan da, ikhfa hakiki. Dengung dulu baru sebut huruf dan dengungnya mesti nipis. Mesti nipis lembut, jangan tebal kerana huruf da tu tidak tebal. Rabbihim ra tebal, tekan pada huruf ba. Rabbihim. Rabbihim wa maghfiratun. Mim mati bertemu dengan waw. Mim mati bertemu dengan waw. Apa hukum dia? Sila tulis ruang komen belakang. Apa hukum mim mati bertemu dengan waw? Wa maghfiratun wa rizqun karim. Tengok. Huruf ghain. Hujung halkum makhraj dia. Ghain ni kena baca tebal. Tak boleh berangin. Ingat dua perkara ni. Ni pantang larang dia. Pastikan tebal. Jangan nipis. Yang kedua, tak boleh berangin. Yang ketiga, jangan tawallud. Jangan wa maghfiratun. Ni kesalahan biasa berlaku ni. Common mistake orang panggil. Yang biasa berlaku. Kita baca. Bunyi menggelegak. Suara terlepas. Dia rakhawah. Rakhawah maknanya sifat rakhawah makna dia adalah suara terlepas. Bunyi jangan berangin. Dia tak ada angin. Dia tak ada hams. Dia jahar. Okey. Dan kita jangan jadikannya tawallud. Tebal. Jangan jangan seringai mulut. Bulatkan mulut. Wa maghfiratun wa. Tanwin 99 bertemu dengan wa. Idgham ma'al gunnah. Masuk dengung pada huruf waw. Wa rizqun karim. Wa huruf zai. Tak boleh berangin juga. Kancing gigi. Jangan terlampau seringai mulut. Mulut buat biasa je. Nampak? Wa rizqun karim. Jangan berangin. Kalau buat seringan dia berangin. Ada angin dah. Wa rizqun karim. Qaf tebal. Tanwin 99 bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki. Dengungnya nipis.
Huruf qaf tebal tapi bunyi dengung dia nipis. Warizqu ku tebal kan? Warizqu. Ketika dengung seringan mulut. Warizqu karim. Nampak? Tu teknik dia, cara dia. Kena baca betul-betul lah tu. 1.4K bersama dengan kita berbagi ni. Gi sikit lagi sahabat, biar lebih ramai orang dapat ambil manfaat daripada pelajaran kita. Okey, karim, huruf ra bagi bawah mesti nipis. Karim. Okey, kita pergi sikit lagi. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Okey, tengok. Ma kama. Kama. Ma tu hukum dia apa? Mat apa kama tu? Okey. Okey. Jadi kama panjang 4 ataupun 5 harakat, apa dia hukum dia? Akhraja. Jawab dia orang komen. Huruf kha. Saya nak tanya yang ni. Huruf kha berangin ke tak? Nak tanya yang tu. Huruf kha ada sifat hams ke tidak? Jawab dia orang komen. Jawab dia orang komen. Okey. Akhrajaka rabbuka. Ra tebal, jim jangan berangin, kaf jangan terlebih angin, angin ada sikit je. Rabbuka tekan pada huruf ra. Ra kena tebal, tekan pada huruf ba. Maafkan saya. Rabbuka min baitika. Nun mati bertemu dengan ba, ada mim kecil ekor ke bawah, namanya iqlab. Nama dia apa? Iqlab. Dengungnya macam mana? Better rapat bibir mulut. Kalau tak rapat pun tak apa. Tapi iqlab ni better rapat bibir mulut lah. Mim. Jangan rapat kuat. Jangan tekan. Mim. Jangan cucu. Rapatkan bibir mulut secara sederhana. Boleh ke boleh? Rapatkan bibir mulut secara sederhana. Boleh? Mim baitika bil haqq. Bil haqq. Yang ni dipanggil qalqalah akbar. Bukan kubra lagi. Akbar ni lagi besar daripada kubra. Bila sebut akbar bermakna bukannya kita perlu buat bunyi qalqalah tu kuat. Bil haqq. Kita baca tu. Dia bukan makna kuat. Tetapi dia tertahan. Bil haqq. Dia ada tahan tu. Ada jeda sikit. Bil haqq. Baru kita keluarkan qa. Bukan ke. Tebal lah. Qaf tu tebal. Ha tu tak tebal. Bil haqq. Sebab di qalqalah akbar. Kenapa? Kerana kat sini, bila kita wakaf kat sini, huruf qaf tu dia ada dua. Kan qaf tu kan ada tasydid. Bermakna ada dua qaf kat situ. Qaf yang pertama mati. Qaf yang kedua pun mati. Sebab kita wakaf. Ingat yang tu. Wa inna fariqan. Nun yang bertasydid kat situ namanya wajibal gunnah. Wajib kita dengung 2 harakat, sengau dalam lubang hidung. Fariqam. Ri tu bagi bawah. Mesti dia bukan berhubung dengan huruf qaf tu, dia berhubung dengan huruf ya mat tu. Jadi dia kena nipis. Fariqam minal mu'minin. Tanwin tidak selari bagi atas tu bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah juga masuk ke dalam huruf mim, dengung di samping huruf mim. Al-mu'minina lakarihun. Al-mu'minin alif lam qamariyah. Jaga huruf hamzah. Mu'minina lakarihun. Huruf ra bagi bawah mesti baca nipis. Sebab dia berhubung ni, huruf ha kat sini ni bukan huruf istilah. Huruf ha ni tak tebal. Ramai orang silap sangka ingat huruf ha ni tebal. Huruf ha dia tak ada sifat tebal. Dia nipis. Sebab bunyi ha macam tu ingat tebal. Tak, dia tak tebal. Dia jangan buat macam tebal. Tu. Dia nak relax. Cuma kita faham kaedah, kita buat betul-betul, insya-Allah kita akan mampu untuk jaga bacaan Al-Quran kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Saya rasa kita berhenti kat sini dululah.